الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Boleh semua dah lah kata ni. Jadi semalam dulu kita duk bahas masalah sifat salbiyah, sifat salbi atau hurai pada tu dalam muka 13 tu ambil daripada dan ini sifat sampai kepada apa dia, sampai kepada saudara-saudara yang miskin. Huraian situ. Maka sini penting sekali. Setengah daripada tempat yang penting dalam Baqaratul Amani yang tidak disebut dalam kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab Melayu, kitab-kitab Jawi tidak bahas dan tidak sebut benda ni. Tidak kaji dan tidak sebut perkara ni. Kalau kitab dulu-dulu ulama-ulama mana-mana tak sebut, tak sentuh masalah ni. Maka pada tolong menjelek kita, memberi kita tengok dan menerai kepada kita, menjelas kepada kita tentang maksud ulama usuluddin sebenarnya yang terkandung dalam beberapa istilah ulama, lebih utama dalam kitab Arab-Arab. Maka sini saya pun buat jadi hurai pula tokoh tamu di atas tu 2, 3, 4, 5 baris dalam kitab Baqarah. Mana baris yang kedua 1, 2, 3, 4, 5 10 baris tu buat huraian jadi 2 muka ni. Kita akan baca ni sekali. Dah baca sekali lagi. Baca dalam kertas tu. Dalam kertas. Tuan tengok huraian sifat-sifat salbiyah mengikut kalam Baqaratul Amani. Jadi kalau kita ambil kitab tu, lepas tu masa depan lagi kita bahas, kita baca akan kitab Baqarah, kita mengajar kitab Baqarah. Sampai di sini kita boleh buat rojok ke lah. Rojok ke. Kata musannif dan ini sifat yang 5. Tu dalam Baqarah kata dan ini sifat yang 5 pada Mekah ni kebiasaan kalau ia ulang-ulang lafaz ini isyarat kata itu jamak dah tu, walaupun lafaz sifat tu pun dia datang dengan mufrad, tapi bila ia ulang ini isyarat kata tu maksud dia tu nak ke jamak, makna jamak. Dan ini sifat yang 5. Tu. Mana sifat yang 5? Iaitu sifat yang 5 tu satunya sifat kidam, kita dah bicara dulu dah. Kedua baqa, sifat baqa, kekal Allah Taala. Ketiga al-mukhalafatu lil hawadisi atau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang keempat al-qiyamu bin nafsi. Allah Ta'ala ada cara dirinya terlepas dah apa maksud. 5 wahdaniyat. Maka 5 sifat ini semua itu
ulama usuluddin memberikan istilah khusus baginya. Bagi semua ni, semua sifat ni, ulama letakkan istilah qah, istilah panggilan dengan cara khusus bagi 5 sifat ini. Nampaklah? Jadi memberi istilah khusus dengan nama sifat-sifat salbiah. Kita dah takdir. Takdir ibarat ni dulu kerana apa? Kerana dulu kita mengaji supaya ni ilat muqaddam, ilat kepada lafaz dinamakan dia depan tu. Maka kita takdirkan dulu untuk memudahkan kita saja. Tak mau jadi pening 2 kali ilat. Jadi sini 5 sifat ni ulama usuluddin memberikan istilah khusus baginya dengan nama sifat-sifat salbiah. Kalau sifat wujud, ulama usuluddin beri istilah apa? Sifat nafsiyah. Kalau kudrat sampai kepada kalam, istilah apa? Ma'ani. Ni ulama beri khusus. Sebab apa ulama memberi istilah khusus dengan nama sifat ma'ani, sifat salbiah? Supaya mudah, dia kata, supaya mudah bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu usuluddin, bagi kita semua ni lah yang mengaji ilmu usuluddin ni, mudah bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu usuluddin dapat berhadap hati dan menugas hati-hati. Tu menugah ni istilah apa daerah Mekah maksudnya. Apa maksud menugah? Yakni menuju hati. Tu makna menugah. Menugah tu lorak orang tua-tua dulu, orang luar dulu. Tempat pun selalu sebut lepas menugah ni, maka orang mengaji dengan dia tu tahulah maksud menugah, maksud dia tu menuju hati. Gimana dia? Jadi maknanya dapat berhadap hati. Bila kita sebut, cuba kita kata, tiap-tiap ilmu tu ulama letak istilah dia ada. Ilmu hadis ada istilah dia. Hadis ni hadis sahih, hadis ni hadis dhaif, hadis ni mu'dhal, hadis ni hadis apa lagi, hadis dia maqtu', wahakaza, ada istilah dia. Bila sebut kata hadis sahih, hati kita puju mudah kepada apa istilah dia. Apa dia dalam bagian tu, awaluha sahihu wa huwa mattasan isnaduhu wa lam yushazza aw yu'an. Jadi beberapa lima tu. Lepas tu hadis hasan apa dia? Dia ada istilah dia. Bila sebut kata hadis hasan, nampak benda ni. Wal hasanun ma'rufu turqal wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Lepas tu ada banyak-banyak lagi. Kalau gitu, ning pun sepatu ilmu usuluddin pun tak nama nafsiyah untuk apa? Tak nama salbiyah untuk apa? Maka sini supaya dapat berhadap hati, mudah bagi kita orang mengaji usuluddin dapat berhadap hati. Faham tak? Hadap hati. Hati akan tupu dan menugas, yakni hati-hati. Apa makna menugas hati-hati? Yakni menuju hati. Dapat menuju hati mereka tu, menugas dan menuju kepada tiap-tiap satu daripada jenisnya. Jenis ini sifat yang 5. Tu bila sebut sifat salbiyah, hati kita tuju kepada berapa sifat? 5. Yang nampak mai dah. Bila sebut salbiyah, nampak mai. Orang tua dulu ya istilah orang tua dulu. Ada hutan ni lah. Orang tua dulu ya mudah ya buat mudah. Wujud satu, kidam 5. Wujud satu, kidam 5, kudrat 7. Bapak itu pula. Wujud satu, nafsiyah tu satu. Kidam 5, apa kidam 5? Kidam bakok mukhalafah 5, kidam muslim wadaniyah 5. Kudrat 7, kudrat ilmu hayat saya wasat qazam. Ya kot tu pula mudah. Wujud satu, kidam 5, kudrat 7. Bukan kudrat tu ada 7. Kudrat 7 makna kudrat iradah ilmu bila lagi sampai 7 tu sifat ma'ani. Tu jadi mudah gitu. Maka kita pun bila sebut kata sifat salbiyah, mudah berhadap hati dan menugah hati, yakni menuju hati mereka tu kepada tiap-tiap satu daripada jenisnya. Jenis ini 5 sifat ni. Faham tu dah? Tu tak apa. Payah tu syarah pula lah. Syarah atas Baqarah. Cuba buat. Maka dinamakan dia akan ini sifat yang 5 ni
dinamo, dipanggil, dikatakan pada istilah dan pakatan mereka itu ulama usuluddin. Dinamakan pada istilah dan pakatan mereka itu ulama usuluddin, pakak-pakak meletakkan satu istilah mengikut pandangan mereka, tok istilah dengan nama sifat-sifat salbiyah. Itu takdir, memang itu baca hak takdir siap tu. Dinamakan dia akan ini sifat dengan nama sifat-sifat salbiyah. Boleh faham? Maka ulama letak ni 5 ni sifat salbi. Dan lagi akan datang kita akan bicara 7 sifat pula, itu sifat ma'ani. Dan lepas pada tu 7 lagi sifat ma'nawiyah. Tu istilah mereka lah kau tu. Tu istilah. Ni bid'ah belaka ni istilah ni. Bid'ah saja ni, Nabi tak ada letak istilah gini. Lu kira bid'ah saja. Bahkan ada orang kata rububiyah, uluhiyah apa tu bid'ah saja kalau kiranya. Dengan sifat-sifat salbiyah, maka dengan sebab istilah khusus ini nak tafriqkanlah, nak mentafriqkanlah supaya dulu ni. Maka dengan sebab istilah khusus ini, istilah yang diberikan oleh ulama dengan cara khusus ni, dapat kita menuju hati kepada sifat-sifat itu selalu. Jadi betul, bila sebut salbiyah, pergi kepada sifat 5 itu selalu, tanpa keliru dan kesamaran dengan jenis sifat-sifat yang lainnya. Tak ada tukar dengan kudrat iradat adalah bila sebut kata ma'ani dengan salbiyah, 5 tu tak ada kesamaran dengan kudrat iradat ilmu dah. Tak kesamaran dengan wujud dah. Kenapa? Kerana dia tak khusus dah. Kata dah. Bila kata salbiyah, 5 tu ya. Ma'ani, 7 tu ya. Dia tak keliru. Tak keliru dengan sifat yang lain. Mudah hada hati abang ni. Ini ilat dia. Mudah hada hati. Habis. Maka nak bahas asal kalimah salbiyah tu pula. Dal asal kalimah salbiyah itu, salbiyah tu asalnya daripada perkataan salbun. Apa dah? Salbun tu asal. Kemudian salaba yaslubu salban. Salban tu masdar tu, salbun, perkataan salbun. Kemudian dimasukkan ya nisbah. Ya nisbah dimasuk ke dalam tu. Itu ya nisbah dia, ya yang dinisbah kepada sesuatu benda. Seperti Arabi yang dimaksud ilal Arab masalan. Nampak? Wahakaza. Kita kata maka dimasukkan ya nisbah, maka jadilah salbiyun atau ya nisbah. Salbi. Boleh faham? Dimasuk ya nisbah. Ni kalau orang faham huraiya dalam kertas ni, insya-Allah dia faham kau cakap pada MK. Dalam Baqarah tak payah dah. Maka jadilah salbiyun. Jadi salbi situ. Salbi tu ya nisbah tu, ya tu, ya tasydid tu. Dan ditambahkan ta marbutah pula, salbiyah. Buat apa ta tu? Untuk menandakan sifat. Letak jadi sifat tu. Berarti jadi sifat bagi mausul yang muannas. Sifatun salbiyatun. Gitu tu. Boleh faham? Sifatun salbiyatun. Bila kata sifatun salbiyatun, maka sifat salbiyah itu dengan arti sifatun mangsubatun ila salbil. Tu sifatun mangsubatun ila salbil. Apa arti dia? Arti ni baru lagi mata. Mata kita hurai. Artinya, arti sifatun mangsubatun ila salbil ni apa? Ini mudah kita ya ni. Artinya, arti sifatun mangsubatun ila salbin tu artinya sifat yang dibangsakan dia kepada salbun. Sifat yang dibangsakan dia akan sifat tu kepada salb. Tu pada dalam Al-Quran kata artinya bangsa salbun gitu je. Tapi kita tambah lagi, artinya sifat yang dibangsakan dia kepada salbun, yang dipaham daripada ibarat sifatun mangsubatun ila salbi itu. Boleh dah? Sifat yang dibangsakan dia kepada salb.
Tu. Sebab tu dalam kita buat nukilan tu, nukilan dalam tu nombor 1 tu kita buat nukilan nota tu berkata Al-Imam Al-Ahmad Ad-Dardi. Cuba tengok bawah. Salbun tu boleh takdir gitu pun imam ada. Berkata Al-Imam Ahmad Ad-Dardi rahimahullah taala dalam syarah Al-Kharidatul Bahiyah. Dalam syarah Bukhari Bahiyah, Imam Dardi bersebut khamsatun salbiyatun. Ni dia sebut gitu dalam materi dia. Lepas tu dia hurai. Imam Dardi sebut khamsatun salbiyatun, jadi nisbatun lis-salb. Ialah tu. Nisbatun lis-salb, jadi mangsubatun ila salb. Nisbatun ay mangsubatun, lam bermakna ila. Nisbatun jadi mangsubatun ila salbi. Ayin nafyu. Ya tafsir situ. Apa mana salbu? Ayin nafyu. Dia hurai. Kenapa yang molek dua ni? Kita tengok syarah Kharidah lah, Saifah 78 tu. Kasidah. Kasidah tu Syajaman. Maulana Syajaman duk buat tu. Tengok kita buat nakal situ sini. Kalau dia mau nak buat nukilan, mau beli kita tu. Tu. Tapi hak saya ni, saya beli masa dulu lagi, sekarang ni dia tambah pula ya dah. Dia ada yang kita kali yang kedua tu, dia beza sikit tu muka tu. Tak tahulah tu muka kita yang kedua tu muka berapa, tapi kita pertama mula-mula. Tu. Tengok dari sini. Ayin nafyu. Tu. Ayin nafyu tu nak hurai terjemah tafsir bagi lafaz salb. Tu faham dulu. Salbun ayin naf. Maka sini misalnya kata sifat yang dibangsa kepada salbun. Maka kita faham daripada ibarat bagi Imam Ad-Dardi tadi, kita boleh faham kata maka salbun itu sama arti dengan nafyun. Sama arti. Boleh tukar lagi mari. Faham tu dah? Sama arti dengan nafyun. Salbun nafyun. Boleh faham? Tu buat tapak lagi sikit-sikit. Lagi nak bahari nafyun tu. Nafyun dengan mana apa? Tengok. Maka salbun itu sama arti dengan nafyun. Cuba tengoklah kitab dan syarah Kharidah tu. Ayil nafyu. Salbun ayin naf. Salbun arti nafi. Nafi berartinya salbun dengan nafi itu sama arti. Arti yang sama je. Faham tu dah? Apabila salbun dan nafyun itu arti yang sama, sama arti saja, apa murad dengan salbun dan nafyun? Tu. Dan adalah kedua-dua lafaz itu, lafaz salbun dan nafyun tu, kedua lafaz itu mempunyai pengertian yang sama. Maksud sama ya. Salbun pun maksud sama. Salbun dengan nafyun maksud sama ya. Mana pengertian yang sama? Iaitu pengertian yang sama tadi, al-adamu. Pengertian bagi salbun ayil adam. Murad dengan salbun ayil adam. Murad dengan nafyun pun ayil adam. Sama aja. Salbun dengan nafyun makna sama, iaitu al-adam. Cuba tengok. Tengok dalam lagi ni. Tengok tu. Tu. Berkata Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam hasyiah bagi syarah Al-Kharidah Bahiyah, kata Imam Ahmad As-Sawi, Imam As-Sawi berkata, ya Imam As-Sawi ni pun buat hasyiah. Hasyiah yang kita tahu bagi Kharidah tu yang masyhur-masyhurnya As-Sibai dan Imam As-Sawi, dua orang ni dia anak murid bagi Imam Dardi. Maka Imam Ahmad As-Sawi ni dalam hasyiah bagi syarah Bukhari dia kata ni perkataan dia, cuba tengok. Qauluhu dia kata, cuba kita tengok perhati ulama, ibarat ulama. Dalam kitab dia kata qauluhu ayin nafyu. Kerana ayin nafyu tu perkataan siapa? Perkataan Imam Ad-Dardi dalam syarah dulu. Lepas tu Imam Sawi tu hasyiah pula. Dia kata qauluhu, katanya kata musannif ayin nafyu tu. Apa muradu bihi? Bermula murad tujuan musannif dengan nafyu di situ ialah al-adamu, adam. Muradnya adam. Tu kita tahu tu ada pada Mekah ni dia ada sumber-sumber tempat dia. Jadi kita dia mengarang ni dia bukan atas mata otak kepala dia. Semua tu muafakat dengan apa yang dinaskan oleh ulama-ulama kita. Murad dengannya tu al-adam. Dia kata murad dengan nafi tu adam.
Nanti dulu. Apa sebab apa murad itu adam? Izis salbu wan nafyu wan adamu bima'nan wahidin. Cuba tengok. Tengok Hasyiah As-Sawi, dialah ala syarhil kharidil bahiyah sahifah 35. Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Tengok. Tu. Situ kita boleh tahu kata salbun ke atau nafyun ke makna apa? Makna yang sama iaitu al-adam. Apa adam? Arti adam tu. Tu. Ketiadaan dan tidak. Boleh faham tak? Kalau kita tengok Baqarah pening sikitlah, ya artinya arti salbun tu ya kata. Kalau kita tengok mata Baqarah. Artinya arti salbun tu ketiadaan. Itu musannaf pintah dah. Kerana salbun muradnya adam. Adam itulah ketiadaan dan tidak. Boleh faham? Tu. Boleh dah? Tak payah, insya-Allah. Artinya arti adam tu apa? Ketiadaan dan tidak. Ya kena faham selapis lagi. Kalau ya faham setengah demi setengah ni mudah. Artinya arti adam di sini arti ketiadaan dan tidak. Salbun dengan makna nafyun sama. Salbun dengan nafyun sama arti. Kedua-dua ni murad sama, iaitulah adam. Adam. Kerana dia kata dah idis salbu wan nafyu wan adam bimaknan wahid. Iaitu murad dengan salbun di sini dengan adam, makna adam. Faham dulu adam dengan makna apa? Ketiadaan dan tidak. Tiada dan tidak. Tidak. Tu tidak. Itulah adam. Ketiadaan. Maka kita hurai lagi sikit. Maka sifat kidam masalan. Sifat kidam masalan. Sifat kidam ni apa arti dia? Sedia. Sifat kidam masalan boleh ditakrifkan dengan, kalau kita nak takrif sifat kidam boleh takrif gini. Salbul awwaliyati lil wujud. Kalau jumpa satu ibarat kitab ulama sebut salbul awwaliyati lil wujud. Cuba tengok Al-Kharidah tu salbu. Sebut lafaz salbu. Atau nafyul awwaliyati lil wujud. Cuba tengok Al-Syarqawi Uhudi sebut nafyu. Sama. Au adamul awwaliyati lil wujud. Dalam kitab Al-Hashi Al-Amir, Syekh Amir tu seorang dengan lafaz adamu. Jadi sama aja. Kalau jumpa kitab mana-mana pun beri takrif, pengertian dan maksud dia, definisi dia berbeza pun maksud sama aja kalimah tiga tu. Salbul awwaliyati lil wujudi. Ni takrif bagi sifat kidam tu. Au nafyun awwaliyati lil wujudi. Au adamu al awwaliyati lil wujud. Ni kena faham. Jangan pandai baca saja. Pandai baca, pandai cari komuh ya. Tetapi murad ulama kita kena tahu juga. Ini murad. Masya-Allah ni ulama kita dah tolong jaga. Tolong jaga dah. Tu dia habis. Maka dia kata salbul awwaliyati lil wujud, nafyul awwal. Boleh kata semua. Boleh kita minta takrifkan dengan tiga tu. Semua takrif tersebut mempunyai makna yang sama ya. Makna sama ya, tiga tu. Apa makna dia? Iaitu yang kata makna yang sama ni ketiadaan dan tidak permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Faham tak? Kalau nafyun pun dengan makna ketiadaan permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Kalau salbul awwaliyati lil wujud pun ketiadaan permulaan bagi Allah SWT. Faham tak? Kalau gitu salbul awwaliyati sama dengan adamul awwaliyah. Jadi ketiadaan dan tidak permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Boleh faham? Situ. Awak nampak pula ini mudah pula dah. Tu. Dan tujuan dinamakan sifat-sifat ini dengan salbiyah. Ni tak fahamannya lagi. Tengok lagi. Sebab apa dinamakan salbiyah? Ni kerana ni kita buat dulu ilat kepada apa? Kerana ilat pada dinamakan. Ni kita takdir mari dah lah. Takdir dah. Dan tujuan apa tu? Mana?
Dan tujuan dinamakan sifat-sifat ini dengan salbiyah. Sebab apa dinamakan salbiyah? Tak letakkan ma'ani, tak letakkan nafsiyah, tidak letak nama dengan ma'nawiyah. Sebab apa? Tujuan dinamakan sifat-sifat ini, sifat-sifat yang 5 ni dinamakan dengan salbiyah kerana adalah hakikat dan pengertian, hakikat dan pengertian bagi tiap-tiap satu daripadanya, daripada sifat-sifat yang 5 ni. Kerana adalah hakikat, gerti hakikat dan pengertian tu tafsirkan makna hakikat dah tu. Maksud hakikat di sini mafhumnya, ataupun maksudnya. Tu mana kata dia. Kerana adalah hakikat dan pengertian bagi tiap-tiap satu daripadanya, daripada 5 sifat itu. Hakikat apa? Kidam. Apa hakikat bagi sifat kidam? Apa hakikat bagi sifat baqa? Apa hakikat bagi sifat mukhalafah? Bila kita tengok tiap-tiap sifat tu, nyata kata, oh, pengertian bagi tiap-tiap sifatnya ialah diri ketiadaan. Diri ketiadaan tu sendiri hakikat bagi tiap-tiap sifat. Cuba tengok. Cuba kata, bila kata kidam, sedia, apa hakikat ataupun takrif bagi sedia? Ketiadaan baru. Ketiadaan baru. Bukan baru. Baru tu apa? Lawan dia. Mustahil lawan dia. Tapi ketiadaan baru, itulah sedia. Bila kata baqa, kekal, apa kekal? Ketiadaan binasa. Bukan binasa. Binasa tu lawan dia, mustahil. Ketiadaan binasa, itulah kekal. Maka hakikat bagi tiap-tiap satu tu kena kepada diri ketiadaan tu berlaku. Adamu tu. Cuba tengok takrif bagi sifat salbiyah semua. Al-Qidam, takrif dia adamu. Ikutlah adamu apa lepas tu pun. Tu. Lepas tu apa lagi? Baqa adamu apa? Ya hakikat dia ialah diri ketiadaan tu. Boleh faham? Nampak dah? Adalah hakikat dan pengertian bagi tiap-tiap satu daripadanya itu ialah, tetap dia ialah tu isyarat kata diri tu lah, apa tu ada jadi khabar tu. Jadi khabar tu. Kerana tujuan dinamakan kerana adalah hakikat dan pengertian bagi tiap-tiap satu daripadanya itu ialah diri ketiadaan. Ketiadaan tu hakikat dia. Tak mafhum dan maksud dan pengertian bagi tiap-tiap sifat salbiyah itu ketiadaan tu. Boleh faham? Mana? Hurai lagi. Dan iaitu diri ketiadaan di sini, satunya ketiadaan permulaan bagi ada. Ini hakikat bagi apa? Sifat apa? Qidam. Dan kedua, ketiadaan berkesudahan baginya, bagi ada tu. Ini hakikat bagi apa? Baqa. Dan ketiga, ketiadaan bersamaan dengan perkara yang baru. Ini hakikat bagi apa? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tu. Dan keempat, ketiadaan menupan dan kehendak kepada penciptanya tu. Yang nafsi. Dan kelima, ketiadaan berbilang-bilang. Hakikat apa? Wahdaniyah. Tengok. Semua tu hakikatnya ketiadaan tu. Kalau tak ada ketiadaan tu, tak akan faham hakikat bagi sifat yang 5 tu. Boleh faham? Apa sedia? Baru. Bukan hakikat dia. Tak baru. Tak baru. Ketiadaan baru. Itulah sedia. Faham tak dah? Boleh faham tak? Nampak? InsyaAllah tak payah. Biasa. Tu. Boleh? Tu hal step gini. Dah. Diri ketiadaan tu. Maka ada permulaan baik, ada kesudahan ke, atau bersamaan dengan benda baru ke, berhajat kepada penciptanya ke,
berbilang-bilang ke, semua yang tersebut ini apa? Ada mula, ada berkesudahan, sama dengan benda baru, berhajat kepada pencipta, berbilang-bilang. Semua yang tersebut ini merupakan perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Semua. Kalau tengok dalam kitab Baqarah, dia kata diri ketiadaan perkara yang mustahil. Kita pun mulalah. Sini. Boleh dah. Ini nak perhatikan Baqarah tu. Semua yang tersebut ini merupakan perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Maka dah, semua tu mustahil. Maka bila sebut kata kidam, ketiadaan benda yang mustahil itu. Faham tak? Bila kata kidam, sedia. Apa sedia? Ketiadaan baru. Baru tu mustahil. Bila sebut baqa', baqa' tu kekal. Artinya ketiadaan binasa. Binasa tu mustahil. Ketiadaan benda yang mustahil tu maksudnya. Sebab tu kita hurai tu. Faham dah? Faham? Ketiadaan permulaan. Maka permulaan tu itu benda yang mustahil atas Allah. Ketiadaan berkesudahan, tak binasa. Maka binasa dan berkesudahan itu mustahil atas Allah. Maka nafs salbiyah ni ketiadaan benda yang mustahil tu. Salbu amrillah yaliku bihi, dalam kitab Arab sebut. Ketiadaan perkara yang tidak layak dengan Tuhan. Apa amrillah yaliku bihi? Benda yang mustahil tu. Boleh faham? Benda mustahil tu. Allah. Boleh dah? Maka merupakan perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Benda yang mustahil yang terdiri daripada perkara-perkara yang mustahil, dan lawan-lawan bagi sifat salbiyah yang 5 macam itu. Faham dah? 5 soal yang sebut tadi itu merupakan perkara yang mustahil. Benda yang mustahil atas Allah Ta'ala. Perkara yang mustahil yang terdiri daripada perkara yang mustahil dan lawan-lawan bagi sifat salbiyah yang 5 macam itu. Sifat salbiyah ada 5. Kidam, baqa', mukhalafah, lil hawadis, qiyam min nafsi, wadaniyah. 5. Maka lawan-lawan bagi sifat tu, itulah mustahil. Tu. Cuba tengoklah. Tak apa, tak payah ni. Tu dia. Boleh faham? Dan perkara-perkara mustahil dan lawan-lawan, atau tafsir saja tu mustahil, itu lawan dah lah. Dan perkara-perkara mustahil dan lawan-lawan bagi sifat salbiyah itu adalah perkara yang telah tersebut lepas dah. Musannaf kata lepas dah, telah tersebut dah, sebut pada perkataan musannaf dahulu. Ada sebut dah lah perkataan musannaf dulu. Benda mustahil ni, lawan bagi sifat salbiyah semua sebut dah dulu pada perkataan musannaf dahulu. Perkataan musannaf bagi mentafsirkan dan menerangkan maksud bagi ini sifat salbiyah yang 5. Tu lepas dah. Cuba kita tengok di sanalah. Nak menerangkan maksud bagi ini sifat salbiyah yang 5, musannaf sebut dah maksud dia dan sebut dah lawan-lawan bagi dia. Boleh dah? Tu tak payah sini ni. Sifat-sifat yang 5 yang telah sudah dan selesai bicaraannya. Tu. Dah. Boleh. Tu habis itu. Tak habis lagi masalahnya. Tak habis lagi. Maka dapat kita faham daripada huraian yang tersebut bahawa sifat-sifat salbiyah itu, kita faham daripada huraian tadi, kita boleh faham dan kita boleh reti bahawa sifat-sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat yang apabila disebutkan dia akan sifat tu, bila kita sebut sifat tu, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah, kita sebut sifat tu. Bila kita sebut sifat tu, nescaya kita akan nampak dan faham
faham apa? Bila sebut kidam kita faham apa? Tu bila sebut baqa kita faham apa? Tu bila sebut wahdaniyah kita faham apa? Tu. Nah, saya kita akan nampak dan faham bahawa tertolak perkara-perkara yang mustahil. Tertolak benda tu. Tertolaknya baru Tuhan. Tertolaknya apa? Binasa Tuhan. Wahakaza. Tertolak perkara-perkara mustahil dan ketiadaannya dan tidaknya. Dan ni atau pada tertolak tu. Atau pada tertolak tu. Kita akan faham dan nampak bahawa tertolaknya. Saya sini saya alih pada terguna lafaz ternafi lagi kerana kita tak bahas lagi ternafi. Kita guna ganti dengan tertolak dulu. Padahal kita nak ternafi tu sebenarnya. Kerana depan lagi kita akan bahas masalah ternafi. Bahawa tertolaknya perkara yang mustahil dan ketiadaannya. Takdir lafaz tertolak untuk nak atafkan ketiadaan. Dan takdir lafaz ketiadaan untuk nak atafkan dan tidak tu. Kerana dalam kitab dan tidak tu jauh tu. Dan tidak dalam kitab Al-Qur'an tu jauh. Sini Tok Guru tu sampai sini. Tok Guru selalu jagalah. Ingat tu situ. Dan tidak tu ni. Ataf pada ketiadaan. Nampaklah dalam kitab Al-Qur'an. Kalau kita tengok kitab Al-Qur'an tu baris yang ke berapa? 5 ketiadaan dia. Baris yang kelima. Nampak tak? Adalah hakikat tiap-tiap satu daripadanya itu ialah diri ketiadaan dan tidaknya. Dan tu atas situ. Tak? Maknanya tiadaan dan tidak tu sama je maksud pada Mekah musannaf ni yang murad sama. Datangkan tidak untuk nak takkid saja. Tiadaan dan tidak tu adam, kedua-dua tu tafsir ke akan makna adam. Boleh faham? Maka bila sebut hakikat sifat salbiyah ialah diri ketiadaan dan tidak tu. Tiadaan permulaan, tidak mula tu. Ketiadaan binasa, tak binasa tu. Itulah hakikat. Itu dah hakikat bagi salbiyah. Boleh faham? Apa tak? Baru itu sini tengoklah ketah saya pula. Maka kita faham bila sebut salbiyah, jangan tengok Baqarah lagi, pening. Kalau kita baca Baqarah selalu je pening. Baca ni habis dulu, lepas tu dah mau baca Baqarah semula. Baca Baqarah semula. Kita akan faham bahawa tertolaknya perkara yang mustahil. Tertolak benda yang mustahil. Dan ketiadaannya perkara yang mustahil tu. Bila sebut kata kidam, faham kata tertolaknya binasa dan ketiadaan binasa. Binasa tu benda mustahil. Dan tidak perkara yang mustahil tu. Kita faham kata tak ada benda mustahil dan ketiadaan benda mustahil pada Allah Ta'ala. Tertolak dan tiada dan tidak tu pada Allah Ta'ala. Tu takdir itu. Boleh faham? Nampak dah sikit-sikit. Rasanya nampak dah lah. Tu. Cuba-cuba buat pagi tadi. Syarah-syarah tengok. Untuk nak mudah ni, takut tak faham akan maksud dia tu. Penting ni. Penting masalah bahasa salbiyah. Boleh pada Allah Ta'ala. Maka nyata bagi kita juga. Nyata juga. Tadi kita nyata dah. Kita tahu dah kata bila hakikat bagi sifat salbiyah tu, yang ni bila sifat salbiyah ni bila kita sebut dia, kita akan faham bahawa tertolaknya perkara mustahil pada Tuhan. Dan nyata bagi kita juga bahawa salafa salbun. Nyata lagi dalam huraian tadi. Nyata lagi kata bahawa lafaz salbun dalam pembahasan sifat-sifat ini, sifat salbiyah ni. Lafaz salbun dalam pembahasan sifat ini dikehendaki dengan lafaz salbun tu dikehendaki makna adamun. Kita tahu kata
Maksud salbun dalam pembahasan ni maknanya adam. Salbun itu dikandaki dengan makna salbun itu ialah adamun. Dalam dulu ingat tak dalam kata Syekh Ahmad Sawil, al-muradu bihi an adam. Kita tahu kata dikandaki dengan salbun dalam pembahasan sifat ini dikandaki dengannya akan makna adam. Apa makna adam? Arti adam tu ketiadaan dan tidak. Tu kita tahu dah. Boleh faham? Dan diri ketiadaan dan tidak yang dipaham daripada perkataan adam, itulah makna bagi lafaz nafyun yang tersebut pada kitab-kitab ilmu usuluddin yang berbahasa Arab. Kena guna lagi. Boleh. Baiklah. Dan diri ni Bakurah kata, dan ketiadaan dan tidak, itulah makna bagi lafaz nafyun. Bakurah kata. Maka kita pun hurai sikit. Dan diri ketiadaan dan tidak yang dipaham daripada perkataan adam. Hak ulama tu sebut adam tu. Kita faham kata ketiadaan dan tidak. Dan diri ketiadaan dan tidak yang dipaham daripada perkataan adam, itulah makna bagi lafaz nafyun. Ingat malam bila sebut lagi kitab ulama, nafyu dengan makna ketiadaan, yakni adamu, ketiadaan dan tidak. Mula bahasa nafyun yang tersebut pada kitab-kitab Arab. Dalam kitab-kitab Arab. Bila sebut kitab-kitab Arab ni takut kitab fiqh Arab pun ada juga. Dak sini kita hurai sikit lagi, kitab-kitab ilmu usuluddin lah. Lama buka kitab tasawuf. Apa pula? Tu. Maka lafaz nafyun dengan tersebut pada kitab-kitab ilmu usuluddin yang berbahasa Arab. Kitab usuluddin. Cuba buka tengok, ikut kitab apa-apa pun. Bila sebut nafyun, faham dah. Nafyun bukan makna menafi. Maknanya ketiadaan dan ternafi. Lagi. Faham dah? Tu dia kata, kitab-kitab ilmu usuluddin yang berbahasa Arab yang dijelaskan pada ini bicaraan sifat-sifat salbiyah. Bila tengok dalam pembahasan sifat salbiyah akan dijelaskan murad nafyun dalam pembahasan itu. Cuba tengok lagi dalam bawah tu nota yang ketiga tu. Sifat salbiyah. Berkataan Allamah Al-Syekh Abdullah Al-Syarqawi. Al-Allamah Al-Syekh Abdullah Al-Syarqawi dalam hasyiahnya atas Syarhul Al-Hudhudi Al-Sanusiyah. Panggil hasyiah Syarqawi Hudhudi, sebut pandai-pandai Syarqawi Hudhudi lah. Bukan Syarqawi Tahrir. Kalau kita mengaji ponok dua tu yang masyhur bagi Al-Allamah Syekh Abdullah Syarqawi ni. Kalau kau ponok tu dua tu, Syarqawi Tahrir, Syarqawi Hudhudi. Tu. Pun kitab hikam tu baca hak dia juga ada ponok pun. Macam kitab bagi syarahan bagi Syekh Abdullah Syarqawi juga, tapi tak masyhur kata Syarqawi hikam. Tak ada sebut gitu. Oleh kerana jadi masyhurnya Syarqawi Tahrir. Hasil Syarqawi ala Tahrir. Tahrir syarah bagi Tangqihul Bab, kitab fiqh mazhab Syafi'i, dan kitab Syarqawi Al-Hudhudi. Syarqawi Al-Hudhudi ni syarah di atas matan syarah Al-Hudhudi. Imam Al-Hudhudi itu syarah di atas matan As-Sanusiyah, matan Umum Barahin. Imam Al-Hudhudi syarah atas tu, patut Imam Abdullah Syarqawi buat hasyiah dia. Kitab lah tengok sana. Kitab tu banyak tu nukta-nukta yang penting dalam kitab tu. Baik kita mengaji juga kitab tu. Syarqawi. Tu. Maka dia kata, tengok dalam berkataan Alamatul Syekh Abdullah Syarqawi dalam hasyiahnya, dia kata an-nafyu. Ni saya nakkan siap dah. An-nafyu fil ibaratil mazkurati al-muradu bihi al-intifa'u. Ni surah. La haqiqatuhu alladhi huwa fi'lul fa'ili
walintifa'ul mazkuru bimaknan adami. Soreh pula. Nyata-nyata. Tengoklah Syiah Syarqawi Hudi Sahifah 50. Tak ada buat kitab saya ni cerita ke hak Semarang Indonesia. Tu. Masuk ngaji. Sini tak ada cerita ke tu. Sini Mesir ni walaupun ada cerita ke di Mesir, tapi hak di Tani tu ada juga masuk kitab cerita ke hak Indonesia. Saya tu nakal mari tu Sahifah 50 tu. Dia kata ni an-nafyu fil ibaratil mazkurati, tak aku banyak dah ni. Nafi dalam ibarat-ibarat tersebut itu murad dengan nafi itu ialah al-intifa. Ingatlah. Nafyun bermakna al-intifa. Al-intifa. Apa intifa? Intifa ni apa? Tu wal-intifa'ul mazkuru bimakna adam tu ternafi dengan makna ketiadaan dan tidak. Intifa artinya ternafi. Ternafi di sini dengan makna ketiadaan dan tidak. Bukan makna menafi. Kalau nafyun betul-betul dengan makna nafyun betul-betul itu menafi. Nafyun tu pakai masdar. Guna lafaz masdar jadi fa'lul fa'il biasa. Maka hak tu maksud menafi. Apa nak menafi dan ternafi. Tu nanti huai sini sikit. We tahu dulu kata an-nafyu dalam kitab ulama tu murad dengan dia al-intifa. Bukan hakikat nafi betul-betul. Kalau pakai nafi dengan makna menafi, itu dikatakan fa'lul fa'il. Bukan hakikat dia, bukan nak kepada maksud tu. Muradnya al-intifa. Maka intifa yang tersebut dengan makna al-adam. Tak apa, tengoklah dulu. Boleh baik tak tahu lah ni. Rasa baik dah. Dah, nampak tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Teh juga dah Makurah. Tu baru lima baris tu. Makurah tu. Makurah tu Amani tu. 4 baris saja. Maka dia kata maka lafaz nafi mana? Dan baik dulu nanti. Mana? Makna bagi lafaz nafi yang tersebut pada kitab-kitab Arab yang dijelaskan pada ini perbicaraan dan pada beberapa tempat yang lain-lain lagi. Dan tu atau pada ini itulah. Sebab tu takdir lafaz pada tu untuk kita mudah atau. Tu jadi dibicara dan pada tempat-tempat yang lain lagi. Maka lafaz nafi, ingat boleh? Maka lafaz nafyun dalam ibarat-ibarat ulama usuluddin itu, lafaz nafi dalam ibarat ulama-ulama usuluddin itu dengan makna intifa. Ingatlah, nafyun dengan makna intifa. Sorah dalam kitab Syarqawi tu, Hasyiah Syarqawi. Dengan makna intifa. Apa intifa? Artinya, arti intifa tu ternafi dan ketiadaan tu. Ternafi dengan makna adam tadi itulah. Makna nafi dengan makna ternafi dan ketiadaan. Ingat, intifa dengan makna ternafi dan ketiadaan bukan dikehendaki dengan lafaz nafyun itu. Bukan dikehendaki dengan lafaz nafyun dalam kitab ulama tu. Bukan dikehendaki dengan lafaz nafyun itu. Akan hakikat bagi makna nafyun yang merupakan fa'lul fa'il. Kalau kita daraba yadribu darban. Darban tu fa'lul fa'il. Apa makna? Apa darban? Apa darbun juga apa? Pukul. Tu. Pukul atau memukul. Memukul ni perbuatan bagi fa'il, bagi yang keluar daripada fa'il. Tak itu. Kita kata apa lagi? Daraba yadribu darban, apa lagi? Cuba fa'il satu dengan fa'il.
Ha? Jalasa yajlisu julus. Tak apa juga. Lagi. Nak jadi mutaaddi sikit boleh? Kerana nafyun ni mutaaddi ni. Lagi. Akala yakulu aklan tu makan tu perbuatan fa'lul fa'il namanya. Maka nafayan fi nafyan tu dengan makna apa? Nafi, menafi. Tu makna asal bagi dia. Asal bagi lafaz nafayan fi nafyan tu makna hakikat bagi lafaz nafi tu apa? Menafi. Hakikat dia. Hakikat sebenar bagi lafaz nafyun tu nafi itulah, iaitu fa'lul fa'il tu hakikat dia. Tapi murad di sini bukan dengan makna tu. Murad ulama dengan nafyu ma la yaliku bihi ta'ala dalam kitab ulama usuluddin bila sebut sifat salbiyah, nafyun di situ dengan makna ternafi, intifa dan ketiadaan. Bukan dikehendaki dengan lafaz nafi itu akan hakikat bagi makna nafi yang merupakan fa'lul fa'il dengan arti menafi dan menolak dan melawanikan akan suatu. Boleh faham tak nafyun? Nafyun ni menafi. Apa menafi? Menolak. Apa menolak? Melawani. Bila kata Zaidun, Zaid putih, Zaid yang putih melawanikan Zaid yang mana? Hitam. Zaid yang ada, Zaid ada ni melawanikan akan Zaid tak ada. Tu menafi. Bila sebut kata ada, melawankan tak ada. Bila kata putih, melawankan hitam dan hijau dan katakanlah. Kata lagi. Bila sebut panjang, panjang melawankan pendek. Tu melawan, tu menafi. Bila kata kayu tu panjang, berarti kayu tu menafikan pendek. Bila kayu tu pendek, kayu tu menafikan panjang. Tu hakikat menafi asalnya. Tapi maksud dengan salbiyah sini bukan makna menafi gitu. Bukan kata, kidam ni sedia telah menafikan baru. Dan kekal itu menafikan akan binasa. Betul tak cakap gitu? Kekal menafikan binasa. Betul tak cakap gitu? Kekal menafikan binasa. Tak betul. Kau mana pula? Kekal menafi binasa. Menafikan binasa. Ternafi binasa tu lah. Tapi betul tak kita kata sedia menafikan baru, kekal menafikan binasa. Satu menafikan, asal menafikan berbilang-bilang. Boleh tak kata itu? Betul perkataan itu, tapi bukan murad ulama dengan makna salbiyah. Kalau kita bakal makna menafi gitu, bukan murad lagi, bukan maksud ulama lagi. Kerana musannif akan sebut depan lagi. Ingat, makna bukan arti menafi dan menolak. Kita dah banyak sikit tu. Menafi dan menolak dan melawanikan. Tu musannif sebut melawani ya. Menafi dan menolak dan melawanikan akan suatu. Faham tak dah? Bukan makna gitu. Faham tak? Bukan makna gitu. Bukan makna gitu dah. Pasal dalam kitab Jawi ada kitab yang lain lagi sebut menafi semua. Musannif kata dan ialah makna yang bersegera kepada faham. Jadi dalam lafaz nafyun dengan makna menolak dan melawani ini, nafyun dengan makna menolak dan melawani ini, makna inilah ialah makna yang bersegera dan cepat kepada faham apabila kita baca daripada perkataan mereka. Mereka mana? Yakni ulama-ulama Jawi kita. Ulama Jawi kita sebut dalam kitab Baqarah, dalam kitab Fariyatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fadhani sebut. Kitab bagi Syekh Daud dan ulama lain lagi.
perkataan mereka, tengok Masya Allah, Datuk ni Alright, dia tolong jaga kita. Kita lain tak jaga. Kita lain wah biasa gitu ya. Tapi kita tak faham murad sebenar ni. Kalau Allah tengoklah. Dia. Perkataan mereka, yakni ulama Jawi kita. Perkataan ulama-ulama dalam ulama Melayu kita ni. Dia perkataan mereka. Perkataan mereka yang mengibarat dan memberi takrif sifat-sifat salbiah. Cuba tengoklah kitab Jawi yang lain-lain. Ikutlah kitab apa-apa saja. Lain daripada Baqaratul Amani. Dan lain daripada kitab-kitab bagi anak-anak murid pada Mekah ni. Tu kitab yang dulu-dulu pada tu. Bila sebut dan menerai makna bila menghuraikan takrif sifat salbiah, mereka yang mengibarat dan memberi takrif sifat-sifat salbiah dengan kata mereka tu. Mereka kata dalam kitab dia. Ini saya nakalkan perkataan Syekh Ahmad dalam Faridatul Faraid. Dan makna salbun ini perkataan dalam Faridatul Faraid. Lepas tu setengah pada mereka tu Syekh Ahmad sendiri pun masuk dalam tu. Tu. Tu dah. Perkataan mereka, yakni ulama Jawi yang mengibarat dan memberi takrif sifat-sifat salbiah dengan kata mereka. Tapi sini tak sebut nama lah. Tak sebut nama. Cuma nak yang kata ada ulama yang kata gitu. Ni kata yang ulama. Dan makna salbun itu, cuba tengok dalam kitab Faridatul Faraid. Ada sebut perkataan ni. Dan makna salbun itu, ni Syekh Ahmad sebut. Makna salbun itu nafi. Betul situ. Betul tak? Betul. Waktu betul. Dan makna salbun itu nafyun. Nafi. Ni kita mengaji tadi. Betul. Tu. Sebab apa makna dia salbun? Makna salbun itu nafi. Kerana tiap-tiap satu daripada sifat-sifat salbiah tu menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Cuba tengok dia sebut lafaz menafi. Dia sebut lafaz menafi. Kita baca kitab Baqarah, menafi. Faham di sini kata nafyun itu dengan makna menafi. Kerana dia sorah tu, dia kata tu. Salbun itu nafyun. Kerana tiap-tiap satu daripadanya tu menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Bila baca daripada kitab tu, nafyun dengan mana menafi dah. Pada yang kata bukan murad gitu. Bukan dengan makna menafi, yang mana makna yang segera kita faham daripada perkataan mereka. Bila kita baca perkataan mereka, kita selalu faham kata nafyun dengan makna menafi. Padahal tengok. Maka apabila kita baca ibarat yang tersebut, saya segera faham bahawa nafi itu dengan makna menafikan. Sedangkan murad yang sebenarnya bukan begitu. Bukan begitu. Sebab apa bukan begitu? Kerana bahawasa makna menafi dan menolak dan melawanikan segala perkara yang mustahil itu tidak jadi khusus dan berketentuan dengan sifat salbiyah juga. Bukankah untuk sifat salbiyah juga? Apa makna? Yakni bukanlah makna menafi itu diguna pakai pada sifat-sifat salbiyah saja. Hanya makna menafikan dan melawanikan itu merataikan dan melengkapi sifat-sifat yang wajibah semuanya. Sama ada sifat salbiyah sendiri baik, atau sifat ma'ani, atau lain-lainnya lagi. Maka boleh dikatakan bahawa wujud melawanikan adam, betul. Dan sedia melawanikan baru pun betul. Dan kudrat melawanikan lemah dan sebagainya. Boleh kata gitu, semua boleh kata gitu. Tapi murad ulama dengan sifat salbiyah bukan makna gini. Maksud menafi itu boleh kita guna semua sifat.
Wujud menafikan adam. Kidam menafikan hudus. Sedia menafikan baru. Kekal menafikan binasa. Lemah menafikan kudrat menafikan lemah. Kalam menafikan bisu. Boleh kita kata semua makna menafi yang meratai semua sifat, bukan khusus pada sifat salbiah saja. Yang jadi khusus bagi sifat salbiah saja tu apa? Makna ketiadaan tadi. Tu faham tak? Boleh tak? Bila kita kata kidam, sedia. Apa sedia? Ketiadaan baru Tuhan. Tu murad dengan makna salbiyah. Murad dengan makna salbiyah. Boleh faham? Nampak tak? InsyaAllah tak payah lagi tahu. Tak payah lagi cuba baca, tengok rasanya saya mudah memudahkan banyak dah. Tapi mudah pun bentuk-bentuk nak syarah di atas matan juga sikit-sikit. Kemudahan tu. Tu maka boleh dikatakan bahawa wujud melawanikan adam dan sedia melawanikan baru, dan kudrat ni semua ambil semua dah. Wujud ni ambil sifat nafsiyah, sedia tu ambil sebahagian daripada sifat salbiyah, dan kudrat tu ambil sebahagian daripada sifat ma'ani. Dan kudrat melawanikan lemah dan sebagainya. Qaunhu tu malah lah. Adapun nafi dalam pembahasan sifat salbiyah ini hanya menupu perhatian kepada ketiadaan baru Tuhan, ketiadaan binasa Tuhan ila akhirih. Bukan naknya menafi itu. Tu boleh faham. Dan ketiadaan perkara-perkara yang tersebut itulah hakikat bagi sifat salbiyah. Tu masuk nampak sikit-sikit tak apa dah. Dan tetap kalau sangat sukat pembicaraan ini untuk dipahamkan, maka hendak sedar dan amatilah, hei saudara-saudara yang miskin, tentang perbezaan antara nafi dan intifa, dan tentang huraian salbiyah ini. Amatilah sikit. Payah sikit tu. Allah. Nampak tak? Nampak. Nampak tu nampaklah, nampak ketah tu lah. Faham ke tak? Tu faham. Faham tak? Habis, ingat baik. Kita nak beda sikit lagi. Kalau tanya, kalau kita kata Zaid itu ada, Zaid itu ada, lagi putih lagi mandul. Zaid itu ada, dia putih, lepas tu dia mandul. Maka ada tu melawani? Tak ada. Putih dia melawani Adam. Mandul dia melawani ada anak. Semua tu melawani lah kau. Lepas. Tapi maksud dengan mandul tu bukan nak melawanikan ada anak tu. Kerana mana-mana tu apa? Ketiadaan anak tu dah. Faham tak? Zaid itu ada, dan hitam, dan papo. Zaid ada. Ada tu melawani? Tak ada. Hitam dia tu melawani putih masalah. Papo dia melawani kaya. Ada harta, melawani hak tu. Maka semua tu melawani belaka tu. Tapi maksud dengan, tak apalah hak lain, tapi maksud dengan papa tu bukan dikanakin dengan makna nak melawanikan kaya apa. Kerana papa tu ketiadaan harta tu dah. Maka nak di ketiadaan ni, tu murad dengan salbiyah. Nak di ketiadaan tu, walaupun makna melawani sudah melengkapi dah, tapi bukan murad dengan nafi dengan makna menafi. Naknya ketiadaan. Boleh. Tuhan ada, melawanikan Adam. Tuhan sedia, melawanikan baru. Tapi walaupun melawani, bukan murad lagi. Maksud dengan baru, kerana baru tu ketiadaan. Baru pula.
Kidam sedia tu ketiadaan baru tu dah lebih dah. Nampak tak rupa dia? Ingat molek tu. Ingat molek. Tu beza salbiyah tu betul mana di salbiyah tu. Salbiyah tu betul mana? Dia nampak dah lah. Ni. Ni dah. Tak tu. Tak tu di tak tu. Di istihalah tu. Boleh. Za itu ada lagi tinggi, lagi kepala botak. Tu. Kepala botak. Za itu tinggi, ada lagi tinggi lagi kepala botak. Za itu ada melawan ikan? Tiada. Lepas tu tinggi melawan ikan, pendek dia. Benah dia tu tinggi, tu melawan ni juga. Maka kepala botak ni tu, kepala bubuh ni tu melawan ikan ada rambut. Maksud melawan ni semua tu kalau kira melawan itu mengumum semua sifat. Semua sifat bagi zat itu semua dapat kita gunakan akal melawan ni, akan nafi ke mana menafi tu. Bila zat itu ada telah menafikan tak ada dia tu. Bila zat itu tinggi dia telah menafikan rendah dia dan pendek dia tu. Bila zat itu kepala otak tu. Maka kepala otak tu lah menafi dan menafikan ada rambut tu. Tu makna menafi mengumum semua sifat. Tapi maksud dengan kepala otak tu bukan nak ni menafi tu sangat. Naknya ketiadaan rambut tu dah. Itulah. Kalau bubuh kau ni. Dah. Orang kepala begini duduk begitu dah. Kepala bubuh. Tu maksud dia. Ingatlah tu salbiyah. Tu nomisal tu mudah nampak tu. Mudah nampak. Maka ingat baik-baik. Nafyun dengan makna intifa, bukan makna nafyun dengan makna menafi tu tak. Dalam kitab orang menjaga tu baik. Alhamdulillah ni pada yang tolong jaga. Tolong jaga faham tu. Takut kita silap faham. Tu. Tak salah kata-kata bila sebut kata sedia itu menafikan baru. Salah tak? Tak salah. Tapi bukan murad dengan salbiyah. Bukan murad dengan salbiyah. Boleh faham? Bukan murad dengan salbiyah lagi. Allahu Akbar. Tu. Dah? Tengok kita nak masuk sifat tu sikit nampak dah. Sifat boleh insya-Allah lah. Cuba tengok lagi. Dan telah selesai hamba, musannaf kata. Lebih dah lah. Dan telah selesai, telah sudah dah hamba ni pada ain kan ni. Tu Syekh Ismail bin Abdul Qadir. Hamba tu pada ain lah. Telah selesai dah hamba. Selesai daripada menyurahkan. Bukan menyuruh. Menyuruh tu sudah. Siap. Selesai daripada menyurah. Apa menyurah? Surah tu apa? Menghurai, menerang. Tu nak gitu. Telah selesai hamba daripada menyurahkan. Surah. Tadi kata surah ni apa? Syarah, menerang. Cuba surah tengok. Surah takrir. Surah. Dah gitu. Menyurah. Menyurah ni menghurai atau menerang. Selesai dah amma ni daripada menyurahkan, menghuraikan dan menerangkan sifat-sifat salbiyah. Amma ni selesai dah. Setelah selesai hamba daripada menyurahkan sifat salbiyah, memulai hamba. Terjawab bagi setelah. Memang kita tak kala tu. Lama.
tak kala selesai, sudah selesai dah hamba daripada menyurahkan sifat salbiah, mulailah hamba pada ini pula menyurah kepada saudara. Bukan menyuruh lah, empat dah nak suruh kita ni, bukan makna menyuruh. Dia baca tadi ni macam menyuruh pula. Nampak masuk dengan kepada saudara-saudara tu dah. Hamba mulai hamba pula menyuruh kepada saudara-saudara. Bukan nak suruh kita, maksud menyurah tadi lah, menyurah tadi. Memulai hamba pada pula menyurah, menghurai, menerangkan kepada saudara hamba yang seugama, saudara seugama. Bukan saudara sepengajian, bukan saudara seibu sebapa, tak. Maksud saudara di sini saudara seugama. Nak menyurahkan pula, menerangkan pula kepada saudara-saudara seugama ni, menyurah akan 7 sifat. Tadi 5 tu habis dah. Nak menyurahkan pula akan 7 sifat. Tu. Tu dah. Akan 7 sifat. 7 sifat yang dinamakan dia akan 7 sifat tu. Ulama usuli letakkan takrif, letakkan istilah pula. Dinama akan dia akan 7 sifat ni dinama sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Dia tulis dengan bahasa Melayu je tu. Kalau dia tulis bahasa Arab, ya tu ya tak ada lah, kerana idafat. Ya idafat, sifatu ma'anin. Ya idafat di situ. Tapi di sini untuk nak memudahkan baca, ma'ani tu bakal guna bahasa Melayu mudah-mudahan lah. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Inilah. Tu. Tu dia, tengok. Sifat ni lah sebenarnya kita mengaji ni, sifat ma'ani penting sekali. Penting daripada segala sifat lain. Kenapa? Kerana sifat ma'ani ni, hak ni lah, hak mulai hubungan kita dengan Tuhan betul-betul ni. Adapun sifat dulu salbiah tu, kita bicara hak Tuhan je. Bicara hak Tuhan je. Tapi bila bicara hak sifat ma'ani, Tuhan ada, Tuhan kudrat, Tuhan dengar atau apa, semua ni hak ni hubung kait kita dengan Tuhan. Gerak-geri kita, amalan kita apa semua duk letak takluk sifat Tuhan maka. Kira itu sifat ni penting lah ni, ma'ani. Mulai nak bicara hubungan kita dengan dia lah ni. Tu. Dinamakan sifat ma'ani. Apa ma'ani? Tu idafat. Kalau kita mengaji dalam kitab Arab tu, idafat tu. Idafat sifat kepada ma'ani dinamakan idafat lil bayan. Idafat lil bayan. Tu. Sifat ma'ani, sifat yang ialah ma'ani. Ma'ani tu dah sifat. Idafat lil bayan. Idafat lil bayan. Idafat lil bayan. Tu. Idafat lil bayan. Apa dia? Kita ngaji. Idafat lil bayan, idafat bayaniyah. Dia dua tu beza. Kalau idafat bayaniyah dengan makna min. Idafat lil bayan, datangkan mudhaf ilaih untuk menerangkan makna mudhaf saja ya. Tu dia. Idafat lil bayan. Idafat untuk menyata, maknanya datangkan mudhaf ilaih itu nak menyatakan makna mudhaf, makna bagi mudhaf je. Sifat yang ialah ma'ani itu dah. Ma'ani itu adalah sifat. Kayu cengar. Kayu cengar, kenal tak cengar? Sejenis kayu. Kayu jati. Kayu jati. Kayu jati. Kayu jati. Jati itu adalah kayu. Kayu yang ialah jati itulah kayu. Lebih baik tak? Maka datangkan makna jati untuk menerangkan akan makna kayu itu ya. Boleh. Kain stero. Kain stero.
Setera tu dah kain. Betul tak? Setera tu kain tak? Kan plastik. Setera tu kain, tapi datang kain setera. Kain yang ialah setera tu lah maknanya. Tu dia orang dapat bayar. Namanya. Lain pada cicing besi. Cicing besi tu idafah bayaniyah. Cicing besi ni cicing daripada besi. Tu. Boleh faham? Tu daripada makna min. Hurai dalam ilmu nahwu tu ada sebut lain makna idafah tu. Mana idafat, apa idafat lil bayan. Kalau kita mengaji lagi ya antara idafat lil bayan dengan idafat bayaniyah tu beza tu. Allah yarham Tubu Abah Hussein tu, dia buat takrih, dia buat peta mudah, dia kata kita nak cari mudah-mudah. La tah la amna. La tah la amna. Tu cari mudah. Tu panjang lagi lah dengan nahwu tu. La tah toh la am naq. Apa la toh? La tu lepas tu toh sikit. Tu sikit. Buat ni dia saja nak tulis yang ni. Padahal ni bukan bicara ayat sangat, tapi nak kira di la lapah la am apa la lapah la am nak. La lapah ni isyarat kepada idafah bayaniyah. Karena ada tobar butoh. Dia kata idafah bayaniyah. Lepas tu hal ni isyarat kepada antara dua tu umum kusuk min wajhi. Lepas tu nak ni apa? Nak ni isyarat kepada idafah lil bayan. Kerana dia akhiri dengan nun. Dan koh ini isyarat kepada umum kusum mutlak. Kerana ini petak dia. Apa lala ni? Kita kata umum kusum bayaniyah. Masalan khatamu hadidin. Cicing besi. Tiap-tiap cicing tentu besi ke? Dia mesti besi tak? Tak. Dan tiap-tiap besi tentu cicing tak? Cicing ni tiap-tiap tentu besi tak? Tiap-tiap besi tentu cicing kan? Ada juga besi sejuk besi lagi pada cicing. Tu. Lah. Tiap-tiap cicing tentu jadi besi ke? Lah. Dan tiap-tiap besi tentu cicing ke? Lah enggak. Berarti fahamnya idafah ini idafah bayaniyah. Idafah bayaniyah. Qadamu min hadid. Maka antara dua ni umum khusus min wajhi. Dulu fokan. Tu. Apa lagi? Sifat ma'ani. Masuk sikit. Sifat ma'ani. Tidak apa. Tiap-tiap sifat tentu ma'ani tak? Lah. Karena ada sifat salbiyah, ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'nawiyah. Tapi tiap-tiap ma'ani itu sifat tak? Na'am. Tiap-tiap sifat tentu ma'ani tak? Lah. Tapi tiap-tiap ma'ani itu sifat tak? Na'am. Bila sebut ma'ani, ya sifat. Maka ini antara ni idafah lil bayan. Dapat lil bayan. Sifatnya ialah ma'ani itu dah. Maka antara lafaz ni umum khusus mutlak. Pihak umum semata. Pihak
khusus mata. Manakah umum ni umum sifat umum mata. Ni khusus mata. Akan bahasa lain umum nanti tu pula lah masalah umum khusus ni. Nanti bina pok lah la latah la amna. Latah la amna. Boleh. Padahal tu bicara ilmu nahwu lah sikit-sikit, cuma nampaklah kita buat masuk sikit dah tu. Antara sifat ma'ani namanya. Tu dia. Maka dia kata sifat ma'ani, dinamakan dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat ialah makna-makna. Sifat yang ada makna ni tak mengaji usuluddin. Kalau mengaji punya mengaji baca sendiri ke, tak dengar daripada guru ke, masalah. Dia bukan ma'ani jamak daripada maknan. Maknan ni maksud pengertian. Sifat ma'ani sifat yang punya pengertian dan maksud, dia kata. Pas sifat lain tak ada maksud ke? Sifat lain pun ada makna, ada maksud, ada pengertian. Itu tak keluar lah tu kita maksud itu. Sifat ma'ani. Ada karangan. Guru kata, Tok Guru kata, Tok Guru Solah kata, ada. Ni. Ada tu. Siapa tu ni? Siapa ke pangkat PhD dah. Tu karangan kitab, mengarahkan kitab, disebutlah tu sifat ma'ani, sifat yang mempunyai makna. Tu. Apa yang kata? Bukan sifat yang mempunyai makna. Sebab apa? Sebab bukan sifat ni saja yang mempunyai makna. Semua sifat Tuhan mempunyai makna-maknanya. Maka bukan maksud ma'ani itu maksudnya sifat yang muasam ada makna tak? Kenapa? Ada apa lagi? Dinamakan sifat ma'ani kerana sebab apa dinamakan sifat ma'ani? Tak namakan sifat salbiyah ke? Tak nama sifat nafsiyah ke? Kerana apa? Kerana bahawa tiap-tiap satu daripadanya, daripada 7 sifat, tiap-tiap satu daripada 7 sifat tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, tiap-tiap satu tu makna. Ialah maknan. Makna. Apa makna di sini? Yakni perkara yang wujudi. Buat gitu, betul makna. Yakni perkara yang wujudi. Itulah hubung lagi. Makna yakni perkara yang wujudi, yang menupan pada zat. Yang menupan pada zat. Kalau dinisbahkan kepada makhluk, kalau dinisbahkan kepada makhluk, maka ialah arad, ialah segala arad, ialah segala arad yang menupan digirim, yang menupan digirim, seperti putih, hitam, ila akhirilah. Habis itu. Ni tisu ni. Mandi ni. Ada sifat apa di dia? Putih. Putih ni bukan boleh duduk sendiri, ia kena tumpah di tisu ni, ketah ni. Maka putih itulah dikatakan arad. Kalau pembahas ulama usul ni panggil arad. Arad. Dan boleh panggil juga sifat ma'ani. Itulah maknan. Putih tu maknan. Hitam pun maknan. Apa lagi? Manis pun maknan. Apa lagi? Masing lagi lah. Masing pun maknan. Apa lagi? Apa? Keras, lagi sejuk, panas, tu maknan semua. Kenapa? Kerana benda tu benda yang wujudi. Diri benda tu sendiri benda ada.
Sifat yang masa ada. Tu maknan dengan makna tu bukan makna mempunyai makna apa dah. Maknan dengan maksud perkara yang wujudi, perkara yang diri benda tu benda ada. Kalau nisbah kepada makhluk kena ke arat tu lah. Arat, tapi sifat Tuhan tak dinamakan arat. Kerana zat dia bukan jirim. Lalu tu panggilkan sifat ma'ani. Kudrat tu ada di zat Tuhan. Iradat pun ada. Semua sifat ma'ani yang 7 ada dirinya di zat. Bukan sekadar faham saja mengikut iktibar akal gitu je. Sebab amr iktibari tak bukan gitu. Benda tu ada semua. Ada semua di zat Tuhan tu. Boleh dah? Tu kerana benda tu makna, ada makna. Makna pula. Satu tiap-tiap satu daripadanya, daripada 7 sifat tu makna. Perkara yang wujudi, yang bangsa berwujud. Tu ya tafsir makna tu. Makna yang bangsa berwujud menupan zat. Dia kata makna satu perkara yang wujudi, yang bangsa berwujud. Kecek kita dah. Yang bangsa berwujud, berwujud, yang bangsa berwujud menupan. Yang bangsa yakni berdiri sifat itu. Kalau diri sifat itu perkara yang bangsa ada. Kan dia. Makna yang bangsa berwujud, yang bangsa ada. Senang gitu. Yang bangsa ada, yang jenis ada, menupan di zat. Menumpan zat. Tulis sikit betul berwujud. Yakni diri sifat itu sendiri perkara yang bangsa ada. Bangsa ni jenis tu lah. Bangsa ada. Lagi ada sungguh di zat. Ada sungguh di zat. Faham dah? Wujudi dengan maujud tu beza sikit. Wujudi dan maujud itu beza. Kita kata kertas ni warna apa? Putih. Ada hitam tak sini? Tak ada hitam. Tapi sifat hitam tu sifat yang bahasa apa? Wujudi. Hitam tu benda ada, benda yang jenis ada. Kerana kita dapat melihatkan akan dia. Tapi tidak ada di sini. Ya hitam tu wujudi, tapi ghairu mawjudin huna. Faham tak? Lain dengan putih. Putih tu wujudi lagi maujud. Maujud sini. Sifat tu jenis ada dan ada sungguh. Kudrat sifat yang jenis ada dan ada sungguh di zat. Sebab itulah kudrat sifatun wujudiyatun lagi maujudatun. Ada setengah ulama tambah lagi. Wujudiyatun maujudatun qaimatun bi zatihi ta'ala. Berjenis ada dan ada sungguh pada zat Tuhan. Faham dah? Boleh faham? Nampak tu. Maka misalnya sebut berwujud, tengok yang kata ada sungguh tu. Maknan perkara yang wujudi, yang bahasa berwujud menupan zat. Yakni diri sifat tu perkara yang bahasa ada lagi ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Dia benda ada, sebab itulah dia bertugas. Dia ada tugas. Kalau sekiranya bukan benda ada, dia nak melahirkan jasa tak boleh, nak menunggah tak boleh. Faham tak? Tu. Kita kata bulat panjang sesuatu tu tak dapat melahirkan kesel pun. Ya benda tak ada ni, nak buat kerja tak boleh, benda tak ada nak kerja apa. Tapi yang kerja tu berarti benda tu benda ada. Tu. Kita kata apa? Nak kata apa? Sedia Tuhan, sedia tu benda apa? Amrul i'tibari
benda yang sungguh ya, bukan benda ada. Maka sedia tu ia tak dapat melahirkan kerja. Bukan Tuhan buat langit dengan sedia tu tak. Bukan Tuhan buat bumi dengan kekal tu tak. Ya sifat tu tak dapat kerja tak. Tapi kita nampak kesel-kesel daripada alam ini, itu menanda kata hasil daripada sifat yang ada dirinya. Kalau benda tu tak ada, ia nak hasil tak boleh. Tu. Boleh. Kita makan cabai pun kita pedah. Adulah, ada makan air banyak. Sebab apa dia pedah gitu? Sebab pedah tu, pedas itu rasa ke kita dulu. Yang pedah tu dua pula. Pedah sifat bagi cabai dan pedah bagi kelakuan kita. Pedah kau. Kita makan cabai yang bersifat pedah, kita pun pedah. Apa tu? Dia dua tukar tu bahasa Melayu mana? Pedas. Pedah. Apa pedah? Cabai pedah. Cabai pedah ke mung pedah? Mung pedah, cabai pedah. Kulah pedah. Apa tadi kata cabai pedah? Pening pula. Jadi aku pedah dengan sebab makan cabai yang bersifat pedas. Tak? Aku apa lagi? Tu soal lagi jadi pedas tu pening sikitlah. Apa? Kalau itu kita boleh, ya kita ni lidah kita berkelakuan bersifat pedas tu. Kenapa? Kerana sifat pedas yang ada di cabai tu bekerja. Tak? Sifat pedas. Adapun sifat bulat bagi cabai tu, ia tak dapat kerja apa. Aku pedah lah. Tengok tu cabai ni bulat. Dia semakin bulat semakin pedah aku. Bukan gitu. Yang bulat dia tak dapat melahirkan jasa. Panjang dia tak dapat melahirkan kerja, tugas. Tapi duk buat kita duk rasa tu rasa kerana ada benda ada di dia. Iaitulah sifat pedah yang kita boleh rasa. Sebab dia buat kerja boleh. Wahakaza. Kalau gitu, hasilan daripada sifat yang ada inilah akan melahirkan kesel-keselnya. Alam ini hasil daripada kerja sifat kudrat. Kudrat tu ada sungguh. Kalau tak ada kudrat, dia nak hasilkan kerja tak boleh. Boleh. Tu dia. Lagi. Sikit lagi. Kerana bahawa tiap-tiap satu daripadanya tu makna yang bangsa berwujud menupan zat. Dia tulis itu. Seperti dinampak daripada petaan-petaan yang lagi akan datang. Allah. Seperti yani keadaan tujuh sifat itu ialah makna yang menupan di zat ni. Seperti dinampak. Seperti apa dia? Seperti perkara, seperti huraian yang akan dinampak. Seperti dinampak ni seperti apa yang kata apa? Seperti dinampak, seperti dipaham, seperti yang dipahamkan dengan akal kita. Dipaham, dinampak daripada petaan. Petaan ni takrif. Maksud misalnya petaan dia tu takrif ataupun definisi dia lah. Seperti yang akan dinampak dan dipaham daripada petaan ataupun takrif yang lagi akan datang. InsyaAllah 7 sifat lagi musannif akan datang takrif satu persatu. Maka dari takrif itu kita akan faham bahawa benda ni benda ada di zat Tuhan. Sifat tu sifat yang ada di zat Tuhan. Bukan amr i'tibari sekali-kali. Cuba tengok lagi. Maka berkata hamba pada ini nak mula ila sifat yang pertama daripada 7 sifat tu. Maka berkata hamba pada kata yang ketujuh. Takdir yang tu nak isyarat kepada mubtada tu. Yang ketujuh bermula sifat yang ketujuh yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf mempelajarinya satu persatu serta dalil. Sifat yang ketujuh ialah hayatun. Hayat. Sifat hayat.
Ni dia sebut sifat hayat dulu. Dia beza sikit dengan kebanyakan setengah-setengah kitab ni. Dia sebut sifat apa dulu? Bila sebut sifat ma'ani, sebut sifat kudrat dulu. Tapi pada Mekah dia pelik sikit. Tapi dia bukan dia seorang. Saya berjumpa dah kitab Arab-Arab ni. Ada juga setengah-setengah daripada ulama Arab sebut hayat dulu. Tapi tak ingat kitab nama apa. Hak duk beli banyak-banyak tu kadang-kadang bila kita jumpa kitab Usuluddin, kita buka-buka tengok, ini sebut hayat dulu ni. Semua pada MK. Beli. Tu. Semata-mata beli tu kerana muafakat dengan hak kita duk mengaji ya. Satu hari kemudahan untuk nak ambil wak nukilan, nak buat murajat dia. Satu hari. InsyaAllah cari kitab Usuluddin banyak-banyak tu jumpa tu. Ada setengah-setengah ulama datangkan hayat dulu. Tapi kebanyakan ulama datang sifat kudrat dulu. Kerana apa? Dia ada ilat dia. Ada alasan dia. Ada alasan. Kita tulis sikit. Ini alasan hak musannaf. Tulis betul hayat sikit. Tulis di hayat tu sikit. Musannaf mendahulukan sebut sifat ma'ani dengan sifat hayat. Sedangkan kebanyakan kitab memulai dengan kudrat. Kerana hayat itu sifat yang sangat penting, lebih daripada sifat-sifat yang lain. Mengikut pandangan akal kita. Kerana apabila tiada hidup seseorang, maka sifat-sifat yang lain tidak ditanyakan lagi. Maka mengikut kaedahnya yuqaddamul ahammu, boleh tulis ya qaf dan mim, yuqaddam, tapi baca bina majhul lah. Yuqaddam al-aham, yuqaddamul ahammu thumma al-ahammu. Yuqaddamul ahammu thumma al-aham. Hak mana penting sebut tu dulu. Hak mana penting nombor 1 ambil hak tu dulu. Penting nombor 2 sebut tu yang kedua. Tu. Hak mana penting sebut hak tu dulu. Boleh faham? Pada guna pakai ambil hak penting dulu. Hayat ni tak ada hayat, tak nak cakap dah hak lain. Hei Zaid tanya, hei Zaid tu sekarang ni hidup lagi? Isteri dia kata Zaid tu sudah mati dah. Bila isteri dia kata Zaid sudah mati, kita pun tanya pula, pas Zaid sekarang ni mata dia tu dah melihat, dah kuat lagi kuat lagi, tenaga dia kuat lagi. Bini yang mulam tengok. Dia tak jawab. Kita tanya, dia duk cakap boleh lagi Zaid. Bini yang tengok, oh ya ni. Macam mana tak jawab saya? Saya tanya.
Pak Zaid ni yang nyanyak dak dak alim ilmu dia banyak lagi ke dia nyanyak dak lupa-lupa dah. Tak kena tanya dah. Kalau sekiranya sebut dah kata mati. Bila mati sifat lain tak nak cakap. Habis kira Sebab tu sebut hayat dulu. Bila bicara hayat dulu, bila hidup dah zat tu, kira semula sifat tu apa pula? Kudrat ke tak? Iradah macam mana? Nampak tak dah? Kalau tu sebutkan hayat dulu. Lebih penting. Tapi ulama yang lain pun dia sebutkan sifat kudrat tu bukan tak ada alasan tu. Ada alasan juga tu dah. Alasan apa? Orang kuasa. Orang kudrat tu kuasa lah. Tapi sebab apa sebut kudrat dulu? Sebab apa ulama tu sebut kudrat dulu? Kerana munasabah. Kita sudah bicara sifat salbiyah. Akhir sifat salbiyah tu sifat apa? Wahdaniyat. Bila sebut wahdaniyat, ada 3 makna. Wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af'al. Wahdaniyat pada zat, 2 makna. Wahdaniyat pada sifat, 2 makna. Dan akhirnya wahdaniyat pada af'al. Apa makna wahdaniyat pada af'al? Semua perkara Allah je yang buat. Allah je mengada, Allah je meniada. Oh, munasabah dah sebut wahdaniyat pada af'al. Tuhan je buat, Tuhan je mengada, meniada. Sebut kudrat sama. Kenapa? Kerana dia munasabah dah dengan cakap bicara mengada, meniada tu. Tak akan boleh mengada dan meniada kalau tidak ada kudrat. Lalu tu sebut kudrat selalu. Kudrat, iradah, ilmu hayat, sambung. Faham tak? Munasabah juga, tak apa juga tu. Yang banyak. Ya ada perbicaraan dia. Ada alasan dia. Boleh faham dah? Tu. Tapi pada ni dia kira kot ni. Hak ni penting sekali. Tak apa juga. Tak apalah. Tak apa. Tapi bagi kita nampak eloknya ambil hayat dulu sebenarnya dah. Kerana dah hidup dah. Bila kita sudah yakin kata Tuhan kita hidup, tak ada mati, maka mulailah bicara sifat yang lain pula. Sifat kudrat, iradah, ilmu. Tuhan tu ada ilmu kah? Tidak. Tuhan tu ke mana tu? Semua akan terbina daripada sifat ni. Ada hayat. Allahu Akbar. Maka kata musannif ketujuh hayat. Apa hayat? Hayat artinya, arti hayat tu sebelahnya dah weh. Jam. Jam sebelahnya dah. Awak gana ni. Sikit lagi. Ambil puak. Artinya, arti hayat tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita nak arti apa? Penghidup. Ni kita setengah daripada tempat yang datang iktiraq datang iktiraq tak pada pada muka mana hak musannaf kata tak kala kelihatan atasnya oleh setengah-setengah talabah membahas-bahas ia daripada tuturannya, maka datanglah atasnya iktiraq pada menyalahinya akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dahulu pada beberapa tempat. Pada beberapa tempat tu setengah daripada beberapa tempat yang datang iktiraqnya sini. Pada apa ni dia kata apa pula ni? Ulama dulu kata hayat artinya hidup. Adilah. Kata perhidup itu menyalahi. Tengok ulama dulu amati dah. Kita lain tak amati dah, ikut dia lah nak kata apa. Orang lain tu ikut nak kata apa. Ulama dulu tak boleh. Sikit-sikit tak boleh. Nampak menyalahi orang dulu sikit. Sebab apa ni? Mana alasan boleh menyalahi ni? Cuba faham. Mana kau syah tengok. Kalau lepas. Orang ni ikut nama nak kata apa. Kita tak amati sangat. Tengoklah Facebook mana tu tak amati. Kita tak amati. Orang ni biasa je. Nampak tu doktor tu kata gini.
waktu tu duk fitnah gini. Kata ke ulama gitu, kata ulama gini, menyalahi ulama. Kita tak apa. Kita tak apa. Tak ada rasa apa. Tak ada membahas-bahas dak kita. Apa dengan saya gini? Tak ada menjawab, tak ada menaqasyah, tak ada tengok. Tapi ulama dulu tengok tu. Talabah tu, setengah-setengah talabah, bukan ulama usaha. Ulama tu sama telah lagi. Tapi pelajar-pelajar ponok pasal tu, kerana pada ni beza ni dengan orang dulu. Menyeleweng boh. Tu. Cuba iktiraf pada pun jawab iktiraf itu. Jawab dengan wajah-wajah yang terang. Akhirnya terbenar. Akhirnya terpaksa mengaku dan menerima hujah-hujah pada itu. Tu. Lepas lagi lah. Perhidup. Dia kata perhidup. Bukan hidup, perhidup. Artinya arti hayat tu perhidup Allah Ta'ala. Ni perhidup Allah. Perhidup bagi Allah Ta'ala. Bila Tuhan ada sifat perhidup, dia pun hidup. Hidup dengan sifat perhidup tu. Tu. Tengok dulu. Iaitu ni yang akan dinampak daripada petaan yang lagi akan datang. Setengah daripada petaan atau takrif bagi sifat yang menunjuk kata sifat itu maknan yang bangsa berwujud menumpan di zat. Ni takrif dia. Iaitu perhidup Allah Ta'ala tu apa? Sifat. Jadi satu sifat. Bila sebut kata sifat, menumpan di zat lah. Dia tak boleh ada sendiri. Sifat yang sedia adanya. Ada sifat tu. Macam-macam Allah. Masya Allah semua. Tengok ni ibarat dia. Sifat yang sedia adanya. Ada sifat tu. Boleh faham apa sini? Sedia adanya boleh faham apa? Kita boleh faham dua perkara. Satunya faham kata sifat itu ada. Dan ada dia tu sedia kala lagi. Sedia lagi. Bukan baru ada tak? Ada sedia kala lagi. Sebab tu dia kata sedia ada. Tu dia dah. Sifat yang sedia adanya ada sifat tu. Yakni tulis betul sedia ada. Yakni sifat hayat itu ada dirinya. Ada dirinya. Dan ada ia pada sedia kala lagi. Ada ia pada sedia kala lagi. Di sini kita boleh faham kata sifat ma'ani atau sifat hayat ni bersifat dah. Sekurang-kurang bersifat dengan wujud dan bersifat dengan kidam. Faham tak dah? Sifat sendiri itu ada wujud dan ada kidam. Zat bersifat dengan wujud dan zat pun bersifat dengan kidam. Sifat ma'ani pun bersifat dengan wujud dan bersifat dengan kidam. Jadi tu. Sebab tu tak mudarat apa-apa kalau berbilang-bilang wujud, berbilang-bilang kidam tak apa. Yang jadi masalahnya berbilang-bilang kudrat, berbilang-bilang iradat. Itu masalah. Kalau kita mengaji dulu. Boleh dah? Nampak tak? Dia kata sedia adanya ada sifat tu. Arti apa? Arti adanya tu. Artinya arti adanya tu. Tafsirkan akan makna adanya. Kita ni enggak. Sifat yang sedia adanya, artinya arti adanya tu ada apa? Ada dirinya. Nyopo pula nyo sifat tu lah. Ada dirinya. Diri sifat tu. Tu takut kita tukar. Adanya ada Allah Ta'ala sedia ada nyo apa. Jadi ada dirinya nyo sifat tu sendiri. Bukan ada benda lain, bukan ada zat dah, ada diri sifat tu sendiri. Artinya arti adanya tu ada dirinya nyo sifat tu. Faham dah? Artinya tafsir akan makna adanya. Kalau gitu kita baca semula sifat yang sedia ada dirinya. Gitulah sebenarnya. Jom buka tafsir situ dah.
Sifat yang sedia ada dirinya, diri sifat tu. Sifat yang diri sifat sendiri tu ada. Lagi ada dia tu pada sedia lagi. Itu makna kita. Ada di mana? Ada tu, sedia ada tu pada zatnya, Allah Ta'ala. Tu sedia ada pada zat. Zat pun sedia. Zat pun ada, zat pun sedia. Sifat ni pun ada dan sedia. Tak? Tapi nak sedia sifat, sedia sendiri tak boleh, kena tupai di zat. Adapun sedia zat itu sedia yang sedia yang zati. Sedia zati. Maknanya sedia tak ada menupai. Bukan kata sedia atas jalan menupai tak. Adapun sedia sifat ni sedia mesti menumpang di zat juga. Dah. Zat qadim, sifat pun qadimah. Qadimah sama-sama kecil bahasa kampungnya sama-sama tua. Sama-sama tua dengan zat. Orang kampung dulu kata sama-sama tua dengan zat. Bukan tu bersifat dengan tua muda, tapi sama-sama tua dengan zat. Jadi ada bersama dengan zat tu pada sedia lagi. Tak? Tu dia. Boleh faham dah? Tu ibarat dia ni sikit kita ada mengandungi makna dia. Artinya ada dirinya, sedia ada tu pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tu takrif sifat sekat tu. Yang hidup ia, ni baru yang ditakluk, bukan takluk, samarah, sama tu sifat. Yang ni buat sifat bagi sifat. Sifat yang sedia adanya pada zat. Lagi pula sifat tu yang hidup ia Allah Ta'ala. Tu ia Allah. Yang boleh hidup, yang dapat hidup, ia Allah Ta'ala. Hidup apa makna ia? Zatnya, zat Allah, badal tu. Zatnya tu i'rab jadi badal pada ia Allah dah. Jaga sikit. Takut tukar. Yang hidup ia zatnya Allah Ta'ala tu. Hidup ia Allah, jadi hidup zatnya zat Allah Ta'ala tu hidup dengan dia, dengan sebab dia, dengan sebab sifat tu. Tuhan dapat hidup dengan apa? Hidup dengan apa? Sifat penghidup. Bukan hidup dengan roh. Bukan hidup dengan apa? Hidup dengan sifat penghidup. Sifat penghidup. Kita hidup dengan apa? Kita hidup dengan apa? Orang kata roh. Dan ada kata hidup dengan roh. Gitu. Kita pun bukan hidup dengan roh. Hidup dengan sifat penghidup juga, tapi disertakan dengan roh. Allah Ta'ala campur sekali dengan roh. Roh pun jirim. Satu jirim juga roh tu. Tapi latif je ada sekali dengan tubuh badan kita. Roh tu hakikatnya lagu mana Allah alam lah. Tapi benda ni benda jirim. Benda ada. Kerana malaikat tarik boleh. Kalau benda tak ada, benda amr i'tibari, malaikat tu apa? Boleh kimau duk letih, duk penat Ni benda ada, tarik mari sama payah. Setengah-setengah rohnya cabut dengan cepat. Setengah rohnya cabut dengan perlahan-lahan masalah. Ya, tiap-tiap benda ada roh tu. Kita tak tahu hakikat dia je, benda ada. Roh. Faham tak? Maka hidup, kita hidup dengan sifat penghidup, tapi siapa sekali dengan roh. Bila tarikkan sifat penghidup, bila tarikkan roh, sifat penghidup pun binasa, hilang. Roh tu ya. Roh tu hidup. Faham tak dah? Pohon kayu hidup tak? Hidup juga dah. Pohon kayu yang bercakap dengan Nabi tu, hidup. Ada sifat perkata juga dia. Tuhan buat sifat perkata bagi dia. Sampai kepada dia dapat berkata-kata dengan Rasulullah, bercakap dengan Rasulullah. Tapi hakikat sifat berkata Tuhan buat tak sama dengan kita lah. Hakaza.
Sifat hidup. Tapi sifat penghidup Allah Ta'ala ni beza dengan sifat penghidup kita. Tu faham tak? Allazi khalaqal mauta wal hayat. Tengok tu kata. Allah Ta'ala yang menjadikan sifat maut dan sifat hayat. Dua-dua ni benda maksud makhluk Allah Ta'ala yang Tuhan menjadi. Sifat. Tapi di sini Allah Ta'ala hidup tu dengan dia dengan sifat. Tu dia hurai tu. Dengan dia, apa artinya? Arti dengan dia tu dengan apa? Dengan sifat itu. Yang hidup ia Allah. Jadi zatnya, zat Allah Ta'ala tu hidup dengan dia. Artinya dengan sifat itu, sifat penghidup tu. Dengan sebab Tuhan ada sifat penghidup, Tuhan pun hidup. Tu hidup. Boleh berharap dah. Tu dia. Nampak sikit tu dulu boh. Nak naik bukit sikit ni, nak naik bukit dah ni. Yang mengesah, artinya yang mengesah pada kira-kira akal bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat-sifat idrak yang dengan dia nyata sesuatu. Tu yang tak faham lagi tu. Baqarah ni baca imam lain jadi Baqarah di sini. Jadi Baqarah pun di sini. Tu. Nanti sekali lagi. Insya-Allah esok pula kita sambung. Artinya yang mengesah. Apa yang mengesah? Yang mengesah tu apa? Dalam kitab Arab tusahhihu. Tusahhihu yang mengesah. Pada kata yang mengesah. Dalam kitab ibarat Arab ni biasanya sifatun tusahhihu liman qamat bihil idrak. Tak apa, buat nakalah dulu. Tusahhihu yang mengesah. Apa makna mengesah? Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.